kepada Dr. Tina dan rakan-rakan sekalian, saya Dinisha Samasiwarau akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu perkembangan psikologi kanak-kanak dari aspek sosial dan emosi. Baiklah, mari kita lihat apa definisi perkembangan psikologi kanak-kanak. Perkembangan psikologi boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur. Semua perubahan dalam perkembangan psikologi ini akan membantu kanak-kanak dalam proses mencapai kematangan. Perkembangan kanak-kanak ini juga merujuk kepada perubahan kualitatif biologi dan psikologi iaitu pada zaman kanak-kanak. Contohnya cara bertuturan dan kematangan kanak-kanak tersebut. Menurut Eric Hurst, perkembangan psikologi kanak-kanak ini amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Ini bermakna perkembangan psikologi juga turut dipengaruhi oleh nilai, norma serta budaya masyarakat. Menurut beliau juga, faktor biologi dan sosial amat mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-kanak. Mari kita lihat perkembangan psikologi kanak-kanak dari aspek sosial. Seperti mana kita semua tahu, sosial bermaksud cara kita berhubung dengan masyarakat atau berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Perkembangan psikologi kanak-kanak ini melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial dalam sesuatu lingkungan sosial. Menurut Samsul, mengatakan bahawa perkembangan sosial ini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kanak-kanak. Ini membawa maksud kanak-kanak ini akan cepat matang dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan cepat belajar sekiranya mereka banyak terlibat dan terdedah dalam hubungan sosial bersama orang sekeliling mereka, sama ada ibu bapa mereka, guru-guru dan rakan-rakan mereka. Seterusnya, mari kita lihat ada aspek emosi pula. Emosi ini merupakan satu perasaan efektif yang akan dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada diri mereka. Menurut Badura, kanak-kanak akan meniru tingkah laku emosi yang diperhatikan daripada orang lain dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuat. Contohnya, kanak-kanak ini akan meniru aksi atau emosi yang ditunjukkan oleh ibu atau bapa mereka atau orang yang berada di sekeliling mereka dan melakukan gerak balas yang dilakukan oleh mereka. Jadinya, perkembangan psikologi kanak-kanak ini dapat dilihat dari cara kanak-kanak tersebut menunjukkan atau menyatakan emosi tersebut, di mana semuanya bergantung pada apa yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai semua, saya Najihah akan meneruskan perbincangan pada hari ini mengenai perkembangan emosi awal kanak-kanak 2 hingga 6 tahun. Berikut merupakan emosi kanak-kanak secara umum. Yang pertama adalah marah. Marah timbul apabila berlakunya sesuatu rangsangan terhadap kanak-kanak. Contohnya, berlaku pertengkaran perebutan mainan. Reaksi yang akan ditunjukkan oleh kanak-kanak adalah seperti menangis, menggertak, memukul, menendang atau melompat-lompat. Okey, seterusnya, iri hati. Perasaan iri hati kanak-kanak ini timbul apabila sesuatu keinginan mereka tidak dipenuhi oleh ibu bapa. Contohnya, kanak-kanak A menginginkan mainan seperti kanak-kanak B. Kanak-kanak A tidak memiliki mainan tersebut. Baiklah, seterusnya, perasaan ataupun emosi takut yang mana disebabkan oleh peniruan dan ingatan tentang pengalaman yang kurang menyenangkan seperti bunyian, cerita atau filem yang menakutkan. Reaksi kanak-kanak akan lari, akan bersembunyi ataupun menghindar diri mereka apabila berlakunya sesuatu ataupun usikan takut tu. Contohnya, jika kita selalu sinonim kita akan usik adik kita atau anak saudara kita, jangan pergi depan, ada hantu. Okay. Contoh macam itulah yang saya dapat berikan. Okey, seterusnya, gembira. Kanak-kanak berasa gembira apabila mereka sihat dan berjaya menyiapkan sesuatu tugasan. Gembira dapat ditunjuk melalui senyum, ketawa, bertepuk tangan, melompat-lompat atau memeluk benda atau orang yang mereka sayang. Seterusnya, cemburu. Cemburu timbul apabila mereka berasa bahawa minat dan perhatian ibu bapanya beralih kepada orang lain ataupun ahli keluarga yang lain. Contohnya, dalam sesuatu keluarga, ada kehadiran bayi. Jadi, kanak-kanak ini merasakan ibu bapanya memberikan fokus dan minat terhadap bayi dan kanak-kanak itu merasakan diri mereka diabaikan. Reaksi yang selalu ditunjukkan oleh kanak-kanak, mereka akan merengek, akan merajuk, pura-pura sakit atau menjadi lebih nakal. Hal ini bertujuan untuk mengambil semula perhatian diri mereka terhadap ibu bapa. Untuk seterusnya, emosi ingin tahu, yang mana kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu terhadap benda-benda yang baru dilihatnya, juga mengenai tubuhnya sendiri dan orang lain. Kanak-kanak yang lebih matang akan menunjukkan reaksi ingin tahu secara terbuka atau menunjukkan perlakuan seperti banyak bertanya, berimajinasi atau memberikan tumpuan yang lebih dan sebagainya. Okey, seterusnya, emosi sedih. Emosi sedih disebabkan kanak-kanak
kehilangan sesuatu yang disayanginya atau yang dianggap penting, sama ada orang, binatang atau benda bukan hidup seperti barang mainannya. Reaksi sedih yang ditunjukkan oleh kanak-kanak adalah dengan menangis, hilang minat untuk melakukan aktiviti harian dan termasuk hilang selera makan. Okey, baiklah, yang terakhir sekali adalah kasih sayang, yang mana kanak-kanak belajar pengalaman kasih sayang ini daripada ibu bapa mereka sendiri. Contohnya, jika ibu bapa ni sering memeluk anak-anak, jadinya kanak-kanak ini akan meniru perlakuan ibu bapa mereka dengan memeluk orang yang mereka sayang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azira binti Omar. Nombor matrik saya di 2017-208-1320. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan iaitu perkembangan emosi akhir kanak-kanak. Kanak-kanak pada ketika ini berumur 6 sehingga 12 tahun. Baiklah, emosi kanak-kanak pada ketika ini, mereka mula sedar akan perasaan orang lain. Namun ada di antara mereka gemar menyinggung perasaan orang lain seperti mengejek, menyindir sesama mereka. Seterusnya, kanak-kanak pada ketika ini, mereka suka menerima tanggungjawab. Ketika ini mereka gemar menolong guru seperti menghantar buku latihan ke bilik guru, menyapu lantai di bilik darjah dan sebagainya. Kanak-kanak pada ketika ini juga mula menonjol perasaan malu. Ketika awal kanak-kanak, mereka tidak kisah bermain dengan berlainan jantina, seperti kanak-kanak perempuan bermain dengan kanak-kanak lelaki dan sebaliknya. Tetapi apabila di akhir kanak-kanak, mereka mula memilih kawan sejantina untuk bermain. Seterusnya, perasaan egosentrik mula berkurang dan mereka mula sedar tentang hak dan kepentingan seseorang. Dalam erti kata lain, kanak-kanak berada dalam keadaan emosi yang stabil dan mudah dikawal. Seterusnya adalah nilai estetik di dalam diri kanak-kanak mula berkembang. Pada ketika ini, guru perlu memainkan peranan dengan memberi peluang yang luas kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat mencapai perkembangan nilai estetik yang tinggi. Baiklah, saya teruskan dengan perkembangan awal sosial kanak-kanak yang bermula daripada umur 2 hingga 6 tahun. Okey, dalam lingkungan umur 2 tahun, kanak-kanak akan mula terdedah dengan dunia luar. Mereka akan mula berhadapan dengan kanak-kanak lain dan juga orang dewasa. Dan pada masa yang sama, apabila mereka mula bergaul dengan orang dewasa dan juga kanak-kanak lain, mereka akan mula terpisah dengan ibu bapa. Selain itu, mereka akan mula belajar untuk menyelesaikan diri, bermain, bertolak ansur dan juga sebagainya. Okey, di tingkat umur 4 hingga 6 tahun pula, keseronokan bermain dengan rakan sebaya akan mula meningkat dan juga mereka akan mula menghabiskan masa dengan rakan sebaya saja. Mereka akan mula menggunakan peluang ini untuk menghabiskan masa dan menyesuaikan diri dengan kanak-kanak yang lain. Bagi mereka, bermain adalah salah satu cara untuk mereka bersosial dengan kanak-kanak lain. Okey, seterusnya, di peringkat ini juga, kanak-kanak akan mula bertutur dengan menggunakan perkataan yang mudah dan juga akan membawa makna dalam satu ayat yang penuh. Mereka akan bebas berinteraksi dengan orang lain. Pada masa ini, keinginan mereka untuk bercampur gaul dengan orang lain juga akan meningkat. Mereka akan merasa berkeyakinan untuk bergaul dengan kanak-kanak lain dan juga orang dewasa yang lain. Di samping itu, nilai masyarakat juga dapat disampaikan kepada kanak-kanak melalui asuhan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Namun begitu, tidak semua norma masyarakat dapat diterima oleh mereka kerana corak dan respon mereka adalah berbeza. Setiap kanak-kanak mempunyai personaliti dan perwatakan yang berbeza. Baiklah, seterusnya adalah dalam lingkungan umur 4 hingga 5 tahun, kanak-kanak pada kebiasaannya akan mempunyai 2 orang atau lebih kawan yang berkawan dengannya. Mereka akan mula berkenal rapat sebagai teman sepermainan dan juga kadang-kadang berkongsi objek dan bekerjasama semasa bermain dalam kumpulan. Selain itu, semasa mereka berada dalam kumpulan rakan sebaya, mereka akan mendapat kebaikan daripada meniru, bertanding, bekerjasama, berkasih sayang, menghormati orang lain dan juga bersimpati. Dan kebiasaannya, jika berlaku perselisih fahaman, mereka akan mengambil masa yang singkat untuk menyelesaikannya. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, timbul tingkah laku negatif dalam hubungan kanak-kanak ini. Mereka juga akan meniru, memburuk-burukkan kanak-kanak lain dengan menggunakan ataupun mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Kadang-kadang, dalam hubungan pembentukan rakan sebaya juga, mereka akan mempunyai rakan sebaya yang tetap. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Ainah binti Dawli. Nombor matrik saya di 2017-20872. Okey, baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang perkembangan akhir kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun. Okey, menurut Sudarto dan Hartono pada tahun 1999, beliau menyatakan bahawa hubungan sosial ini merupakan hubungan antara manusia yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Hubungan sosial kanak-kanak ini juga dimulai dari tingkat sederhana serta terbatas yang didasari oleh keperluan yang agak sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, keperluan manusia menjadi semakin kompleks. Okey, manakala menurut Samsul Yusof 2007, perkembangan sosial ini juga merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tahap perkembangan akhir kanak-kanak iaitu berumur 6 hingga 12 tahun, di mana menurut Erikson pada tahap ini mereka berada pada tahap 4 iaitu inferiority versus industry. Okey, seperti mana yang kita ambil, interaksi sekolah dan sosial ini sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak akhir ini, di mana dunia sosial kanak-kanak akan mula berkembang dengan pesat ketika
mereka memasuki alam persekolahan dan mendapat persahabatan baru dengan rakan sebaya. Melalui interaksi sosial ini juga, kanak-kanak akan mula mengembangkan rasa bangga dengan pencapaian dan kemampuan yang mereka ada dalam diri mereka. Seperti yang kita ketahui juga pada peringkat awal, kebiasaannya interaksi kanak-kanak ni dia akan mula berpusat, terutamanya dari segi pengasuhan, ahli keluarga dan orang lain di dalam rumah mereka. Manakala ketika berada di alam persekolahan bermula, pengaruh sosial kanak-kanak ni semakin lama dia akan semakin mula meningkat secara mendadak. Maka rakan-rakan sekelas mereka lah yang akan mula berperanan dalam bagaimana mengenai bagaimana kanak-kanak itu sendiri untuk maju melalui industri berbanding dengan tahap rendah diri mereka. Hal ini kerana melalui kemahiran bermain dan kerja sekolah, kanak-kanak akan mula dapat mengembangkan rasa kecekapan dan kebanggaan terhadap kebolehan yang sedia ada dalam diri mereka. Dengan merasa cekap akan kebolehan mereka, kanak-kanak ini juga dia akan mula membentuk konsep kendiri yang kuat. Kat sini kita akan dapat tengok semasa interaksi sosial dengan rakan sebaya, sebilangan kanak-kanak ini mungkin mengetahui bahawa kebolehan mereka ini lebih baik daripada rakan mereka atau bakat mereka sendiri ini sangat dihargai oleh orang lain. Maka ini juga boleh menimbulkan perasaan yakin yang ada dalam diri kanak-kanak tersebut. Di dalam kisah itu dia, anak-anak ni mungkin mendapati bahawa mereka tidak mampu seperti anak-anak yang lain yang boleh mengakibatkan perasaan yang tidak mencukupi akan ketidakbolehan yang mereka ada. Maka pada tahap 4 ini, pentingnya bagi ibu bapa dan guru untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak. Walau bagaimanapun, orang dewasa juga perlu berhati-hati untuk tidak menyamakan anak-anak mereka dari segi pencapaian dengan penerimaan dan cinta akan kanak-kanak tersebut. Cinta dan sokongan tanpa syarat daripada ibu bapa ataupun orang dewasa ini juga dia dapat menolong semua kanak-kanak melalui tahap ini, tetapi mereka juga mungkin sedang berjuang dengan perasaan rendah diri mereka dari segi kekurangan yang mereka rasa ada terhadap dalam diri mereka. Seperti anda lihat di skrin tersebut, inferiority versus industri itu 6 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan. Kebolehan dari segi berbahasa juga telah mula meningkat dan mereka boleh mencapai operasi konkret, memahami konsep luar, kelajuan, masa dan sebab musabab sesuatu kejadian itu berlaku. Kanak-kanak ini juga dia akan mula lebih peka kepada ganjaran yang mengakibatkan mereka akan menjadi lebih tekun dan berminat dari segi pelajaran mereka. Sementara itu, mereka akan merasa kecewa dan perasaan rendah diri mereka ini akan mula terbentuk sekiranya keinginan mereka dihalangi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses pengembangan kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, proses sosialisasi ini adalah satu proses penyerapan sikap, nilai dan kebiasaan masyarakat agar seseorang kanak-kanak ataupun individu itu dapat menunjukkan diri mereka dari kebiasaan kelompok serta berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial sehingga menjadi seseorang individu yang mampu hidup dalam masyarakat dan diterima dalam kalangan masyarakat, sekolah, ibu bapa serta rakan sebaya. Menurut Harvard 2008, terdapat 3 proses perkembangan kanak-kanak. Antaranya adalah belajar bertingkah laku yang boleh diterima secara sosial. Sebagaimana kita tahu, pada peringkat permulaan sekolah formal bukan sahaja menambahkan peluang kanak-kanak itu untuk meluaskan perkembangan sosialnya, bahkan juga menimbulkan masalah penyesuaian yang menggalakkan perkembangan tingkah laku yang diingini oleh masyarakat melalui keazaman mereka dengan bimbingan guru yang mahir dan bersimpati. Alam kita yang baharu, kanak-kanak yang baharu yang ramai dan seorang guru sebagai pengganti ibu kepada kanak-kanak kecil yang berumur 6 tahun itu juga merupakan satu cabaran yang boleh dihadapi dengan jaya. Ia juga bergantung kepada takat pertolongan yang diterima untuk mendapatkan kesedaran sosial pada masa sebelum sekolah. Maka pada peringkat ini mereka perlu belajar dan mengetahui akan standard yang boleh menunjukkan tingkah laku mereka itu bersesuaian ataupun tidak dalam kalangan sosial mereka. Bahkan untuk dapat menjalinkan hubungan sosial dengan masyarakat, guru dan rakan sebaya mereka tidak perlu tahu apakah perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka perlu tahu bagaimana cara untuk menyesuaikan diri mereka dalam bertingkah laku untuk tingkah laku dalam kalangan sosial mereka. Yang kedua adalah memainkan peranan sosial yang dapat diterima. Pada tahap ini juga mereka belajar untuk mengawal serta dapat menyatakan perasaan mereka melalui nada suara,
serta tingkah laku yang bersesuaian. Pergaulan dengan rakan sebaya juga, dia akan menentukan jenis konsep pendirian yang akan dibentuk, iaitu sama ada konsep pendirian positif ataupun negatif. Hal ini kerana setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan oleh masyarakat, tetapi ia bergantung kepada kanak-kanak tersebut bagaimana cara untuk mereka memainkan peranan sosial yang dapat diterima dan dipatuhi oleh diri mereka sendiri. Yang ketiga, perkembangan sikap sosial. Untuk mengembangkan sikap sosial mereka, kanak-kanak ini juga dia perlu tahu bagaimana cara untuk bergaul dengan baik, serta mereka juga harus tahu cara untuk menyukai orang lain dan mengikuti aktiviti sosial. Jika mereka dapat melakukannya dengan baik, mereka akan berjaya dalam penyesuaian sosial yang baik dan dapat diterima dalam lingkungan sosial setempat mereka, serta berasa selesa untuk menggabungkan diri mereka bersama dengan orang lain. Sekarang saya akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak. Peranan penting kesedaran dalam pembentukan identiti seseorang individu itu dia tidak boleh diabaikan. Ini kerana peranan sosial ini dia dimainkan oleh individu-individu yang signifikan seperti ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya, guru dan media massa. Kesemua faktor-faktor ini dia memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan mereka. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak, iaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang anda lihat, faktor internal adalah dari segi genetik atau kebakaran. Dari segi genetik ni, ibu bapa ni dia perlu memainkan peranan yang penting dalam mencorak dan membentuk asas-asas perkembangan diri seseorang kanak-kanak tersebut. Ibu bapa ini juga dia perlu jelas bahawa mereka merupakan ejen sosialisasi yang paling penting bagi kanak-kanak tersebut sebelum mereka dipengaruhi oleh ejen sosialisasi yang lain. Walaupun sekolah merupakan satu lagi ejen sosialisasi yang kuat mempengaruhi kanak-kanak, tetapi pengaruh ibu bapa juga itu mungkin lebih kuat kerana jumlah jam kanak-kanak berada di rumah adalah lebih panjang dari jumlah kanak-kanak yang berada di sekolah. Hal ini telah dinyatakan oleh Johari Talib pada tahun 2007. Yang kedua adalah dari segi faktor eksternal. Faktor eksternal ada dua, iaitu dari segi psikologi dan sosioekonomi. Dari segi psikologi, hubungan anak-anak dengan persekitaran juga akan berhubung terhadap perkembangan anak-anak. Kat sini ibu bapa juga yang memainkan peranan penting bagaimana mereka membantu kanak-kanak tersebut untuk berhubungan dalam lingkungan sosial mereka. Seterusnya dari segi sosioekonomi, seperti yang kita tahu juga dari segi kemiskinan, juga mereka seringkali dikaitkan dengan kekurangan makanan, kesihatan yang kurang baik, serta ia akan membuatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak itu juga terganggu. Assalamualaikum, saya Akira. Secara kali saya akan bacakan untuk teori pengembangan emosi kanak-kanak. Teori yang pertama adalah teori Robert Harris tahun 1983. Untuk pengembangan umur adik antara 0 hingga 6 tahun, teori ini mengatakan bahawa peringkat umur tersebut dikategorikan sebagai peringkat lahir sehingga peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak yang berada pada peringkat ini sudah berjaya membezakan yang tidak tertentu dan juga boleh menguasai nilai-nilai mulia yang penting dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Mereka juga boleh membuat penyesuaian emosi apabila berhadapan dengan sesuatu tekanan atau masalah. Untuk peringkat umur 6 hingga 16 tahun, kanak-kanak akan mula merata-rata membentuk sifat kebiasaan bagi membuat keputusan dan berfikir sesuai pada fikiran dan sifat pribadi. Mereka juga menunjukkan tanda-tanda memperhatikan kamera sosial dan hubungan interpersonal dengan rakan sebaya. Mereka juga akan mula menguasai kamera asas 3M, iaitu menulis, membaca dan mengirat. Pada masa yang sama, mereka akan menunjukkan sifat berdikari dan ke depan dan memperhatikan kamera-kamera fizikal. Mereka juga akan mempunyai kesedaran mengenai perbezaan kejantian antara lelaki dan juga perempuan. Untuk teori pengembangan Eric Emerson, peringkat pertama adalah peringkat bayi, iaitu antara 0 hingga 1 tahun. Peringkat ini dikenali sebagai konflik kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Rasa kepercayaan mengikut Erikson dibina secara berperingkat-peringkat. Titik permulaan adalah pada tahun pertama. Apabila suatu keperluan anak tidak dapat dipenuhi, maka akan mempetik rasa ketidakpercayaan yang akan diciumkan dengan perlakuan atau tingkah laku yang negatif. Untuk peringkat serak adalah peringkat awal kanak-kanak, iaitu di antara umur 1 hingga 3 tahun. Kanak-kanak yang melakukan peringkat ini akan berkeinginan mempunyai kuasa membuat keputusan dan berkaitan dengan aktiviti seharian. Mereka berusaha menunjukkan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang mereka ingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada masa yang sama, mereka akan merasa malu pada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat sekeliling apabila tidak diberi kuasa ada pada mereka. Konflik yang berlaku dikenali sebagai konflik autonomi lawan malu atau ragu. Peringkat seterusnya adalah peringkat awal kanak-kanak yang dari 3 hingga 6 tahun. Dikenali sebagai konflik inisiatif lawan sebesar antara ciri pengembangan emosi yang berlaku pada peringkat ini. Bila kanak-kanak akan cepat belajar sesuatu pengetahuan baru sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, kanak-kanak pada peringkat ini amat peka kepada fakta-fakta yang tepat atau fakta-fakta yang salah. Sebaliknya, mereka akan merasa bersalah apabila dikatakan mereka
Peringkat seterusnya, peringkat kanak-kanak itu di antara 6 hingga 15 tahun. Untuk peringkat ini, mereka akan berjumpa keinginan terhadap sesuatu dan menguasainya adalah sebahagian daripada macam seharian. Kanak-kanak juga mempunyai keinginan untuk membuktikan kerjaan adalah sebarang bidang yang diminatinya. Pada peringkat ini, mereka sebenarnya sudah menguasai sebarang kebidang asas yang diperlukan bagi mengendalikan tumbuhan mereka. Begitu juga dengan kebidang asas dalam tiba-tiba sosial. Kanak-kanak akan memerlukan kepelbagaian bentuk penyuguhan positif sebagai perangsang bagi membuktikan kerjaan mereka. Konflik emosi ini juga dikenali sebagai konflik kerajinan lawan dan diri. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaidi bin Herman, bernombor metrik di 2017-107-8486. Saya akan menyambung pembentangan mengenai teori perkembangan sosial kanak-kanak. Okey, bagi perkembangan sosial, alam kanak-kanak dalam lingkungan umur 3 ke 6 tahun, iaitu peringkat umur prasekolah, tidak lagi terhad kepada persekitaran rumah dan hubungannya dengan ahli keluarganya. Ia bermula meneroka ke alam yang lebih luas dan membuat hubungan dengan rakan-rakan sebaya seperti guru, orang luar serta berhadapan dengan pengaruh-pengaruh lain. Pengalaman kanak-kanak pada peringkat ini mempunyai pengaruh yang besar ke atas pembentukan emosi dan tingkah laku sosial dan serta ke atas pembentukan identiti yang matang. Kita lihat teori Albert Bandura, iaitu mengenai peniruan. Menurut Albert Bandura, manusia adalah insan yang berkemampuan untuk berfikir dan memilih haluannya sendiri. Teorinya mengutamakan kaedah pemodelan atau pembelajaran pemerhatian dalam proses pembelajaran. Pada tahun 1963, Albert Bandura telah membuktikan bahawa kanak-kanak menjadi lebih agresif, iaitu suka berkelahi, serta menonton televisyen, wayang atau kartun yang menunjukkan unsur-unsur keganasan. Pemerhatian model merupakan satu proses penting dalam pembelajaran. Ia bukan sahaja dapat menunjukkan sesuatu tingkah laku, tetapi juga dapat menduga apa yang akan berlaku kepada kita setelah mempamerkan tingkah laku itu dalam sesuatu tingkah laku. Teknik pemodelan ini boleh digunakan untuk mencapai kesan seperti berikut, iaitu memperoleh tingkah laku baru, mengembangkan tingkah laku lama, serta mengukuh atau melemahkan penghalang. Okay, baik, kita lihat memperoleh tingkah laku baru, iaitu kanak-kanak tersebut dapat mempelajari tingkah laku daripada guru dan rakan sebaya yang berada di lingkungannya. Bagi mengembangkan tingkah laku lama, kanak-kanak tersebut memerhatikan tingkah laku orang lain, dapat memberi pengukuhan kepada tingkah laku yang telah diamalkan olehnya sebelum ini. Bagi mengukuh atau melemahkan penghalang, kanak-kanak tersebut bertingkah laku ataupun melihat tingkah laku orang lain yang akan membawa kepada sama ada kesan positif ataupun kesan negatif kepada diri individu. Di situ kanak-kanak tersebut akan dapat melihat sama ada kesan dari segi tingkah laku yang akan dilakukannya membawa kepada kesan positif ataupun negatif. Tetapi perbuatan memerhatikan model bukanlah satu peniruan, kerana tingkah laku yang hasil tidak sama dengan apa yang diperhatikan oleh kanak-kanak tersebut. Bagi teori Erik Erikson, terdapat 8 prinsip perkembangan, iaitu daripada bayi hingga ke peringkat hidup. Kita lihat yang pertama, iaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan dalam lingkungan umur 0 hingga ke 18 bulan. Jika setiap bayi mempunyai keperluan yang perlu dipenuhi, dan jika bayi mendapat perhatian dan keperluannya dipenuhi, dia akan membina rasa kepercayaan serta berperingkat-peringkat. Kanak-kanak mula membentuk kepercayaan semasa umur 1 tahun. Dia dapat membina emosi, kepercayaan terhadap dunia luar. Hubungan ibu bapa dengan anak mestilah mesra, dan jika gagal, kanak-kanak selalu rasa bimbang dan akan kecewa. Bagi autonomi versus perasaan malu ataupun keraguan, dalam lingkungan umur 18 bulan hingga ke 3 tahun, kanak-kanak akan menentukan tingkah lakunya sendiri untuk memiliki autonomi dan kuasa. Jika berjaya, kanak-kanak tersebut akan melakukan sesuatu tugasan dengan sendiri. Dia akan merasa diri dia memiliki kuasa. Jika ibu bapa memberi pujian dan menghargai tugasan yang dilakukan sendiri oleh kanak-kanak itu, dia akan merasa cekap dan berkebolehan. Ibu bapa perlu beri galakan kepada anak-anak untuk bertindak balas secara bebas. Dan bila dia tidak diberi pujian dan tidak diberi galakan, kanak-kanak akan merasa malu dan ragu tentang kebolehannya sendiri. Di peringkat ini juga, kanak-kanak dapat menguasai perasaan malu dan ragu agar menjadi individu yang cekap dan berkebolehan. Dan jika dikritik dan dimalukan, kanak-kanak akan jadi penakut, bimbang dan berkeyakinan rendah di kemudian hari kelak. Bagi peringkat inisiatif versus serba salah dalam lingkungan umur 3 ke 6 tahun, kanak-kanak positif akan mempunyai perasaan autonomi yang tinggi, dan jika digalakkan lagi, ingin meneroka dan mencari pengalaman yang dapat mencapai minda mereka.
Kanak-kanak juga akan belajar dengan cepat dan berinteraksi dengan orang lain selain daripada keluarga. Dan kanak-kanak akan mula peka kepada apa yang betul dan apa yang salah. Ibu bapa mestilah menggalakkan anak untuk mencuba idea-idea yang baru dan sedar tentang keupayaan serta potensi untuk mencapai sesuatu yang berfaedah. Kanak-kanak juga mampu untuk membuat aktiviti yang membina dengan daya usaha sendiri, dan jika dia dimarahi semasa terlibat dalam sesuatu aktiviti yang diusahakan tanpa inisiatif sendiri, kanak-kanak akan merasa bersalah dan tidak mahu membuat sesuatu atas daya usahanya lagi. Dan ini akan membawa kesan yang negatif sekiranya kanak-kanak tersebut dimarahi dan tidak diberi galakan oleh ibu bapa. Okey, bagi keturunan bersias kompleks rendah diri, iaitu dari umur 6 hingga ke 11 tahun, kanak-kanak ingin mengaplikasikan kemahiran-kemahiran seperti fizikal dan sosial yang telah dipelajari sebelum ini. Kanak-kanak juga ingin menguasai kemahiran teknikal dan melaksanakan seberapa banyak tugasan yang boleh, kerana mereka sedang menyediakan diri untuk ambil alih peranan orang dewasa. Kanak-kanak juga ingin melakukan sesuatu seperti menyelesaikan masalah, menguasai kemahiran, membuat hasilan atau produk, dan kefahaman mengenai sesuatu perkara. Ibu bapa perlu menggalakkan dan memberi motivasi supaya tekun, cobakan diri dalam banyak aktiviti dan memperolehi banyak kemahiran yang boleh menjadikannya lebih handal. Kanak-kanak yang tidak mendapat galakan akan merasa rendah diri, dan kompleks rendah diri ini akan menjadikan seseorang itu tidak berkeyakinan dan tidak berdikari. Mari kita lihat perbezaan sosial dan moral dan aspek cantina seperti apa yang ditunjukkan dalam jadual. Aspek sosial bagi lelaki, hubungan dengan kawan sangat rapat, suka berkawan, lebih menyertai ayahnya berbanding dengan lain. Contohnya, lelaki suka menyertai aktiviti yang dijalankan oleh ayahnya berbanding ibu. Manakala perempuan malu apabila ambil balik, lebih menyertai aktiviti ibunya, tidak suka tegur. Seterusnya dari aspek moral pula, lelaki suka berinteraksi dengan rakan, berani dalam melakukan sesuatu aktiviti. Manakala perempuan mempunyai personaliti yang matang dan kepercayaan yang tinggi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan, iaitu pemahaman emosi dan sosial dalam kaunseling kanak-kanak. Sebagai kaunselor dalam kaunseling kanak-kanak, kita perlu memahami emosi dan sosial supaya kita dapat memahami hubungan sosial di antara kanak-kanak. Terdapat pertentangan di antara peraturan kanak-kanak dengan peraturan orang dewasa. Perkara ini akan menimbulkan masalah dalam memberi asuhan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Kaunselor patut menyedari bahawa kanak-kanak akan menjadi nakal pada kemudian hari disebabkan kelakuan negatif di peringkat ini. Sebagai contoh, kanak-kanak lelaki yang saya gelarkan sebagai A dibesarkan dalam keluarga yang penuh adab sopan. Namun apabila di sekolah, beliau ingin menyertai kumpulan kanak-kanak lelaki yang sedikit agresif. Jadi, apabila beliau ingin menyertai kumpulan kanak-kanak yang sedikit agresif ini, beliau perlu mengubah sedikit tingkah laku beliau yang beradab sopan kepada tingkah laku yang sedikit agresif. Namun kadang-kadang perubahan tersebut agak keterlaluan. Jadi di sini sebagai kaunselor, kita perlu memainkan peranan dengan berbincang dengan kanak-kanak ini tersebut supaya beliau tidak melakukan perubahan yang agak keterlaluan untuk mendapat penerimaan daripada kumpulan kanak-kanak lelaki yang agresif. Oleh itu, kaunselor perlu berbincang dengan kanak-kanak A bagaimana kanak-kanak A ini mendapat penerimaan daripada kumpulan kanak-kanak yang sedikit agresif ini tanpa kanak-kanak A ini perlu mengubah tingkah lakunya yang beradab sopan kepada tingkah laku yang negatif. Seterusnya, dengan memahami emosi dan sosial kanak-kanak, kaunselor dapat mengetahui cara komunikasi yang berkesan. Kanak-kanak pada peringkat ini sangat terasa dengan kritikan dan cemuhan. Kaunselor perlu bijak dalam berkomunikasi dengan kanak-kanak supaya dapat membantu mereka mengembangkan lagi personaliti yang baik. Seterusnya, kaunselor dapat mencukil kelebihan dan bakat yang terdapat di dalam diri kanak-kanak. Apabila kaunselor dapat memahami dan berkomunikasi dengan kanak-kanak dengan baik, kaunselor dapat mengesan kelebihan kanak-kanak sekaligus dapat mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kanak-kanak tersebut. Okey, akhir sekali saya akan buat kesimpulan. Seperti yang kita tahu, perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami oleh individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Mana perkembangan ini juga satu bahagian yang saling berhubung dengan bahagian yang lain, iaitu wujudnya pertalian antara kematangan jasmani dan kematangan mental. Jadi corak perkembangan seseorang individu kanak-kanak itu berbeza-beza, di mana semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama. Perkembangan ini juga boleh berlaku mengikut peringkat, iaitu peringkat belum lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan dalam membentuk perkembangan kanak-kanak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil dan sempurna.